السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم. أما بعد، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafa'kan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita kesempatan pada malam ini untuk kita sama-sama kita berkumpul, kita bertemu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, ahli jawatan kuasa kaki tangan, pegawai Masjid Qaryah Paroi, Kampung Paroi, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyambung perbincangan kita pada perbincangan menggunakan kitab Al-Fiqhul Manhaji, Manhaj fi Syafi'i, juzuk yang kelima, muka surat yang ke-17. Muka surat yang ke-17 membincangkan berkenaan manfaat yang harus. Ini kuliah kita yang lepas, kita menyentuh berkenaan dengan masih lagi pada barang yang kita nak wakafkan, al-mawquf. Barang yang kita nak wakafkan tu bagaimana sifat dia, keadaan dia. Yang pertama, dia mesti muayyinah. Barang tadi tu tertentu, tak boleh barang yang kita tak tahu, kena barang yang tahu. Yang kedua, barang tadi tu mesti milik pewakaf, tak boleh milik orang. Yang ketiga, manfaat dia berterusan, boleh digunakan, tak boleh dia habis waktu tu terus habis, tak boleh. Kita kata macam hari tu kita ada ulang cerita bab makan tak boleh. Makanan habis terus tak boleh. Pinggan mangkuk boleh, gitu. Yang pada malam ini adalah manfaat yang harus. Manfaat yang harus. Manfaat harta yang diwakafkan mestilah harus, tidak haram. Dia kata mesti benda tadi ni hal keadaan dia boleh. Boleh tu boleh pada mana? Boleh pada syarak. Dia bukan boleh pada kita. Kita banyak pertimbangan sekarang ni, kira boleh tak? Dia bukan kira boleh, dia pertimbangan syarak. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma umur mushtabihat la ya'lamuha katsirun minan nas. Nabi sebut hadis Nu'man bin Bashir. Dia kata apa? Halal itu jelas, haram itu jelas. Wa ma bainahuma, di antara halal dan haram tu umur mushtabihat, ada perkara namanya mushtabihat, syubhah. La ya'lamuha katsirun minan nas. Ramai di kalangan kita yang tak tahu perkara tersebut, di kalangan manusia yang tak tahu. Tetapi yang halal ini semua orang tahu, yang haram semua orang tahu. Jangan kita beranggapan bahawa saya tak tahu. Kata nama tak tahu pada perkara yang memang kita tahu, itu tak kena. Saya tak tahu, itu tak boleh. Sembahyang wajib, jangan kata tak tahu sembahyang tu wajib, tak boleh. Zakat wajib, zakat wajib, dia jangan cakap saya tak tahu, kata zakat tu wajib. Semua orang tahu, tapi hang sengaja hang kata tak tahu. Sebab banyak dalam hukum agama ni dia mula lagu tu. Sekarang trend hukum agama ni dia buat salah, tapi dia nak kono kok mana bagi nampak tak salah. Sekarang dia nampak lagu tu, ambil duit masjid untuk kegunaan peribadi, tak boleh. Tapi dia puteri, dia kata saya pinjam dulu. Tapi kalau pinjam, kenapa tak maklum kepada ahli jawatan kuasa? Kalau bagi tu ahli jawatan kuasa, mereka tak bagi. Boleh kalau tu? Tak boleh, tu satu ambil lah. Contoh lagu tu lah. Saya bawakan cerita bab zakat dan juga emas. Zakat emas dan juga zahab dan fiddah, emas dan juga perak di Masjid Pancur.
dalam kuliah zakat kita. Para rahib, pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani, mereka ni dulu mereka tak mau, kita katakan, satu, dia ambil dengan jalan yang salah. Dia ambil dengan jalan yang salah ni tuan-tuan, dan mereka menyuruh orang melakukan kesalahan lagi. Dia dah salah dah, dia ambil kan, zahab wa fildah tadi tu, emas apa semua, dia tak mau bawa keluar pula. Zakat-zakat dan sebagainya tuan-tuan, dia tak mau pula terbitan-terbitan daripada perkara tersebut untuk tujuan kebaikan, tapi untuk tujuan individu sendiri. Tu tak boleh. Itu orang agama yang Allah nakalkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 34, tak silap saya, 34-35, cerita tentang rahib Yahudi dan juga pendeta-pendeta Nasrani. Panggil mereka. Jadi kita tak boleh portray cara lagu tu untuk kita. Dia kata tak apa, kita tak ada masalah, kita guna dulu untuk tujuan-tujuan peribadi. Itu tak boleh. Agama dia tak benarkan. Tapi ramai di kalangan kita dia mula, bukan golongan kita kata masjid dia, surau, pertubuhan dan sebagainya ni tuan-tuan, untuk kepentingan mereka, mereka kata boleh halal. Tak boleh. Bahkan dia guna pula untuk tujuan-tujuan haram. Lagi tak kena. Lagi tak kena. Sebab itu apabila kita sebut bab wakaf, bab wakaf ni dia mestilah harus. Harus ni harus pada syarak. Mesti lagu tu. Syarak kena tentukan, bukan kita tentukan. Agama dia tentukan. Nak buat sesuatu ni kita fikir, agama kata apa? Boleh ke tak boleh ke? Hatta kita tarik ada satu hamba Allah, dia keluar daripada masjid, selipar dia hilang. Dia tak mau pinjam selipar masjid tu, punyalah takut. Selipar-selipar wakaf kita ni lah, dalam toilet, orang tak ambil apa semua ni, dia tak mau pakai. Dia kaki ayam naik motor cabut. Kita kata, ji, pakailah selipar, pinjam dulu sekian, tak balik. Dia kata tak mau. Dia kata bukan soalan tak. Kadang-kadang bila orang dah letak dekat masjid ni wakaf, jadi masjid punya lah. Dia kata tak apa. Kita kata tak bagus lah ji, kalau masuk paku ke apa ke, bahaya pula. Bahaya ni ad-darar yuzal, kemudaratan ni mesti dihindarkan. Dia kata tak apa Ustaz, tak apa. Dia still dalam keadaan yang dia berjaga-jaga dalam agama, berjaga-jaga. Dia nak buat ni, dia fikir 10 kali, aku takut aku ambil orang punya, takut itu, takut ini. Begitu kan. Tapi kita orang punya kita sapu. Orang punya kita sapu. Kadang hakikat dah lagu tu. Kadang bini orang dia sapu. Dah bukan nak kata kat orang, bini orang dia sapu. Oi, tak kena, salah. Agama kata tak boleh. Betul tuan-tuan. Hang cari anak dara ke, hang cari mak janda ke, itu tak apa. Bukan bini orang. Bini orang ketika dalam iddah pun tak boleh. Tak boleh senang-senang kita kata boleh ni dia iddah. Padahal iddah tu iddah raj'i. Iddah raj'i ni at-talaqu marratan fa imsaku bima'ruf atau tasrih bi ihsan. Talak mula rujuk itu 2 kali. Kalau dia nak, dia lepas elok-elok. Kalau dia nak, dia ambil elok-elok. Kalau dia nak lepas, dia lepas elok-elok. Lagu tu kaedah syaraknya. Jadi ketika mana orang perempuan tu dalam keadaan salah satu kuruk, iaitu 3 kali suci, dah orang lelaki berkenan kat dia, dia pun berkenan kat lelaki tu, boleh tak? Tak boleh. Hak berkenan pula Pak Lebay. Pak Lebay Masjid At-Taqwa, tapi tempat lain lah, bukan kampung baru je lah. At-Taqwa lain. Boleh? Tak boleh. Tak boleh. Tapi ada tak? Ada. Bukan saya tak bisa jumpa, saya bisa jumpa. Bisa jumpa. Dan kita mengata, puan, siapa ni? Inilah bakal suami saya. Macam mana bakal suami puan lah? Kita kata kat dia. Dia kata, nak buat macam mana? Dia pun dengan suami dia dah tak ada apa. Memang tak ada apa, tapi baru je bercerai tadi. Bila boleh ada pakwa? Saya kata tak kena tu. Waktu saya kerja kat Melaka tu, waktu jadi peguam tu, saya kata salah ni puan ni. Dia kata salah ni pada ustaz, bukan salah pada saya.
Saya kata agama ni sama, agama puan dengan agama saya sama. Jadi agama yang kata tak boleh. Nak ada fair ketika mana dalam iddah apa semua tak boleh. Dia kira boleh lah. Dia kata alah ustaz, dia kata laki dia takkan rujuk dia. Bukan soal laki dia takkan rujuk dia, penjagaan jaga dalam tempoh iddah ini adalah ketetapan syarak. Ketetapan syarak. Laki mati terus duk kacau lagi. Ini terus laki orang tu ke bumi pun belum lagi. Mereka tahu tuan-tuan, contoh ni bukan sini, ni cerita tempat lain. Imam dapat panggilan. Dia kata kenapa puan? Dia kata suami saya meninggal. Biasa imam ni innalillah, dia alhamdulillah. Contoh imam dia alhamdulillah. Dia kata imam kata apa? Dah innalillah. Rupanya imam daim lama dah. Meninggal orang tu ke bumi, nak urus jenazah kat sini lah. Imam ni buat kelang kabut, bagi cepat-cepat ni dekat bilik jenazah ni. Bilal tanya dia, Bilal kata imam buat cepat sangat. Jalan je lah, buat apa lambat-lambat. Jenazah ni bukan boleh tunggu lama-lama, kena kebumikan dia. Hak bini dia kata boleh tak saya nak pergi tengok suami dia. Dia kata tu saya tengok lah. Imam kata saya tengok tak apa, biar saya uruskan. Urus apa semua, kain kapan. Bila kapan ni balut tuan-tuan, kain kapan tadi duk bungkus bini duk teriak. Bini kata abang, kenapa abang tinggalkan saya abang? Imam kata sabar. Tak apa saya uruskan bang. Macam mana ni abang tinggalkan saya, siapa nak jaga abang? Imam terus cakap saya ada. Imam pun bukan boleh percaya sangat. Tapi bukan sini lah, di tempat lain lah. Tu habis-habis dah sembahyang apa semua tuan-tuan, sampai ke bumi talqin. Biasa imam talqin 15 minit. Dia kata tak payah talqin lama-lama, 2 minit cukup. Hai si fulan bin si fulan, sekejap lagi akan datang malaikat akan tanya kepada kamu, jawab je dengan amalan kau. Terus Al-Fatihah. Orang lain dia talqin bukan main panjang ni. Lagi-lagi kalau dia geram lagi panjang. Tapi lagu tu 2 minit lebih dah. Rupanya dia berkenan. Jangan begitu. Kita kata bagilah dia dalam keadaan kesubulan. Kesubulan ni dia ni dalam keadaan ihdad. Kita biasa sebut iddah. Biasa kita sebut iddah kalau bini mati. Dia dalam fiqh ni sebut ihdad. Kalau tuan-tuan ingat dulu saya pernah ceramah kat tuan-tuan 2018, 2017 dulu, ihdad nama dah. Tapi kita guna iddah boleh lah, dia ihdad. Ihdad ni arba'ata ashhur wa ashra, 4 bulan 10 hari. Ada orang tanya apa siapa 4 bulan 10 hari? Itu keistimewaan yang Allah bagi tahu dalam Quran untuk orang perempuan. Kena berasa lah subul tu. Kena berasa dalam keadaan yang sedih. Kita kata apa? Orang yang mati suami ni dia berkabung kan. Lagu tu lah barang kemeh ni dalam kitab Idahul Bab, dalam kitab Sulamul Muqtadi, dalam kitab Matlul Badrain, tanggai ni barang-barang kemeh kena tanggai. Ini dah hak perempuan tu pun sama ni kan. Sepatutnya 4 bulan 10 hari ni tak payah main sembahyang masjid pun tak apa. Tak payah main sembahyang masjid. Baru meninggal 4 hari, hari kelima bini tu main masjid dah. Kita kata pasal apa dia pula main ni? Rupanya nak dengar imam baca surah waktu jadi imam tu. Biasa laki je bunyi amin, dengan dia bunyi amin. Punya seronok lah dengar abang imam tu. Dan sebab tadi imam dah bagi harapan kat dia. Tu tak kena. Itu pun sama tak kena. Hang laki hang baru meninggal, kena jagalah tata susila. Ketika mana meninggal, pakaian hak warna-warna, hak menarik perhatian, agama kata tak boleh. Perbincangan fiqh kata tak boleh. Dalam kitab Matlul Badrain dah hurai bab tersebut. Lagu tu lah. Tapi orang kita lah ni tuan-tuan meninggal 3 hari, hari keempat masuk kerja dah. Masuk kerja dah, gelang apa semua pakai lagu tu juga lah. Bos tanya dah, macam mana ni? Suami baru meninggal. Dia kata yang dah meninggal biar pilah dia meninggal, yang hidup ni kena teruskan. Bos kata cantik, ada green light. Bos ni bukan boleh percaya sangat. Bukan boleh percaya. Bos lain lah, saya okey.
Ya okey. Tapi nak cerita apa tuan-tuan, agama ni dia ada panduan. Itu nak apa tuan-tuan? Agama dia ada panduan, kena ikut panduan agama. Dia tak boleh nak main-main. Sambung lagi lah. Tidak sah wakaf sesuatu yang manfaatnya diharamkan oleh syarak. Dia kata kalau manfaat dia memang tentu syarak kata tak boleh. Tak boleh. Dia bagi contoh. Apa dia? Seperti alat hiburan. Alat hiburan ni dia kata tak boleh. Dalam Bayan Linnas yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Mufti Wilayah Persekutuan pada siri yang ke-197, Islam dan muzik, maka dibawakan berkenaan dengan perbincangan berkenaan dengan muzik ni. Perbincangan berkenaan dengan muzik ni, para ulama dia berbeza pendapat. Dia berbeza pendapat tentang ma'azif. Ma'azif ni nak cerita bab muzik tadi itulah, jamak kepada mi'zafatun. Dia kata apa? Yang bermaksud alat muzik ni banyaklah. Dalam kitab Fathul Bari dah hurai apa semua tuan-tuan. Ibnu Qayyim pun ada sebut tentang ma'azif. Alat-alat ni, makna kata cerita bab alat muzik ni pun perbincangan syarak tu ada. Cuma ada pandangan yang mengharamkannya. Pandangan yang haram. Jumhur ulama fuqaha ni kebanyakannya dia tak berapa gemar bab hiburan tadi tu, sampai melalaikannya. Cuma sebahagian mereka je yang haruskan dia, tapi banyak juga yang haramkan dia. Antara yang haramkan dia Imam Malik. Imam Malik kata apa? Ditanya akan muzik dan nyanyian, dan beliau berkata hanya orang fasik yang terlibat dengan aktiviti seumpama ini. Jadi suka gembira sangat ni, duk main gitar apa semua tuan-tuan. Ni kadang-kadang sampai satu tahap lara dia pun takut juga. Lagu tu lah. Tapi ini pandangan ulama. Dia kata ada pandangan harus juga. Dan dia kata Imam Malik ni dia straight sikit. Imam Malik ni dia Imam Madinah. Imam Malik ni dia beranak kat Madinah, besar kat Madinah, wafat meninggal dekat Madinah. Sebab itu kalau tuan-tuan masuk kubur Baqi', dia ada kubur Imam Malik. Kalau tuan-tuan perasan, Imam Malik ni dia Imam Madinah. Dia ni silsilah dia ni dinamakan silsilah Zahabiyah, silsilah keemasan. Sebab Imam Malik ni dia belajar dengan Imam Nafi'. Imam Nafi' tu guru dia. Imam Nafi' ni belajar daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Imam Nafi' ni dia ni orang suruhan kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab tadi tu. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab belajar daripada Nabi. Itu dinamakan silsilah Zahabiyah, silsilah keemasan. Imam Malik ni banyak pendapat-pendapat dia yang kita guna. Antara pendapat Malik dan mazhab Maliki yang kita guna adalah niat puasa sebulan. Kita kalau mazhab Syafi'i, kita puasa ni niat kena tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam. Habis tuan-tuan, kadang biasalah habis buka puasa niat. Kadang lepas Isyak niat. Kadang lepas kita semayang witir, baca tahlil apa semua tuan-tuan, sebelum imam nak selawat tu, imam pun kata nawaitu samaradin an adai fardi syahri Ramadan hadhi sanatillah ta'ala. Dia kata tu pasal tak? Saya tak tahu sini ada buat lah. Sini ada. Ada orang marah, dia kata ni bid'ah ni. Bid'ah tak bid'ah? Kita mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i dia berniat bermalam itu tidak salah, dan kita mengingatkan jemaah supaya berniat. Kalau tak niat pada malam tersebut, tak dikira puasa besok tak boleh, tak kira. Kalau besok kita puasa, contoh besok ni Ramadan, kita pun tak niat, buka-buka mata dah subuh, kita pun tak niat, tak dikira. Tapi kita kena imsak, terus menahan diri kita macam orang puasa. Tak boleh mudah tak boleh makan. Sebab kita kena menghormati Ramadan. Kena imsak. Sebab siapa suruh hang tak niat? Siapa suruh hang tak niat? Sebab mazhab Syafi'i dia mesti bermalam niat. Sebab itu kita taklid akan kepada mazhab Maliki. Ini dalam kitab Matlab Badrain.
kita taklid mazhab Maliki kan. Taklid tadi tu kita kata kita ikut mazhab Maliki dalam bab niat. Jadi kita boleh untuk berniat 1 bulan pada malam yang pertama tadi tu, saja aku berpuasa sebulan penuh dalam bulan Ramadan tahun ini kan, kerana ta'ala. Jadi kalau terlupa tak ada masalah. Sebab tu dulu kita mengaji fiqh manhaji jilid 2 tu, kita sebut bab tersebut wajib bermalam. Kita tak ada niat sebulan. Kita Syafi'i, kita tak guna sebulan, tak guna. Kita guna mazhab Maliki. Kita guna mazhab Maliki. Nah, ini pun kita nak kena faham fiqh ni lagu mana. Sebab tu Imam Malik ni dia antara orang, Imam Malik ni dia suka pakai baju cerah. Dia ni suka pakai baju cerah. Kalau Imam Nafi' ada, dia tak nak jadi imam. Tak nak jadi imam, dia alukan tok guru dia ni. Tok guru dah. Kan Imam Malik panjang cerita. Imam Malik ni kalau dia nak masuk Madinah, dia turun dulu daripada binatang tunggangan dia, baru dia berjalan kaki masuk Madinah. Baru berjalan kaki masuk Madinah. Itu Imam Malik. Oh, syok tuan-tuan kalau dengar cerita bab Imam Malik ni, memang syok. Dia imam hadis kan. Sebab tu dia ada satu kitab nama dia Muwatta' Imam Malik. Muwatta' Imam Malik. Imam Syafi'i hafal Muwatta' tu. Dia mengaji ni hafal Muwatta' tu dulu. Imam Syafi'i ni nak bagi tahu Imam Malik ni bagus. Imam Malik bagus. Ikram Imam Syafi'i ni dia hafal tu. Dia hafal. Oh tuan-tuan, imam-imam dulu ni hebat depa. Depa pun saling mengagumi antara depa. Hak kita tuan-tuan, ustaz sama ustaz pun bergaduh. Ustaz sama ustaz pun bergaduh. Kadang kita tengok pun jadi takut. Gila ni hang ustaz kita pun tak tahu nak sokong hak mana. Hak ni pun ada hujah, hak ni pun ada hujah. Hak ni dia tak mau harmonikan hujah dia, hak ni pun tak mau harmonikan hujah dia. Payah tuan-tuan. Lah berperang, ustaz-ustaz lah banyak berperang. Hak tu tak kena, hak ni tak kena. Takut kan? Saya pun kadang-kadang tengok gila betul. Dia pun boleh tanya pula, ustaz sokong hak mana? Tanya kita, saya kata aku tak sokong mana-mana. Mana boleh ustaz mesti salah satu kena sokong. Apa pula aku tak ada kena-mengena. Bila kita sokong ni dia mula, Ustaz Zul dia sokong hak ni. Tu nampak. Itu semua tak boleh percaya tuan-tuan. Ustaz lagi tak boleh percaya. Tuan-tuan, padahal ilmu bukan tara mana pun. Imam-imam dulu ni hebat depa saling hormat menghormati dan tidak menyalahkan. Tidak menyalahkan. Sebab itu pandangan-pandangan mereka ini diterima. Bukan hanya diterima, mereka hormat pandangan imam-imam sahabat. Hormat. Dia kata Imam Nawawi, menurut Imam Nawawi, para ulama bersepakat atas haramnya upah yang diperoleh oleh penyanyi dalam aktiviti nyanyian. Ini juga pandangan Ibn Abidin dalam hasyiah beliau Syarah Muslim. Ini Imam Nawawi. Imam Nawawi dia buat Syarah Muslim kan. Dia ni pun dia mazhab Syafi'i. Imam Nawawi ni mazhab Syafi'i kan. Imam nak habis ya tuan-tuan. Baru macam baru je kuliah dah berbunyi lah patah balik. Jadi Imam Nawawi ni dia kata ulama kata haram ambil upah hak nyanyian bagai tuan-tuan. Lagu tu lah kan. Kadang dalam hiburan ni pun kena hati-hati juga. Hati-hati juga. Kadang kita ni suka menyanyi-nyanyi ni pun satu masalah juga tuan-tuan kan. Sampai ni, tapi nak kata lagu mana. Tapi kalau kita kata lagu tu, orang hak industri nasyid payah cari makan. Mereka duk nasyid, mereka hak jeng-jeng menyanyi ni, mereka marah lah. Mereka kata kami punya pendapatan hak tu ya. Itu kita tak kata apa lah. Sebab ada hak baru ni ada isu tentang mereka nak buat satu konsert. Maka ada satu orang dia tegur. Jadi geng-geng artis ni backup lah. Dia kata mereka duit makan mereka tu lah. Jadi tu sah duk kacau kan. Lalu tu lah. Antara yang kata yang backup mereka ni antaranya adalah Wings. Awi dengan rumah saya dah cerita dengan tuan-tuan lah. Kami ni sebelah rumah
Ni dinding rumah saya. Hak Pak Haji duduk tu dinding rumah Awi. Betul? Awi Wing penyanyi tu. Nama dia Azhar Osman. Azhar Osman. Nanti saya hantar gambar dalam grup Korea Takwa kita. Saya ada gambar dengan dia dulu. Ingat tuan-tuan main-main kan dengan saya. Tuan-tuan. Jiran sebelah, pak dia dengan pak saya kawan baik. Pak saya dengan pak dia kawan baik betul. Pak dia suka kacau saya. Pak dia suka kacau saya. Dia kata, tadi bapak kau mana? Waktu kat rumah setinggal lama lah. Saya kata, tak tahu, ayah pergi kerja. Saya kata, ya itulah, ayah pergi kerja. Ayah kau mana ada kerja? Ayah kau ada bini baru. Dia suka ni lah. Saya pun waktu tu baru jajah 4, jajah 5. Saya kata, tak ada. Ayah mana ni bini baru? Mak seorang ke? Itu yang mak kau kat sini. Bapak kau tu pergi kerja, ada bini baru, kau cakap dengan mak kau. Saya tanya mak saya, mak, Cik Wahab bagi tahu ayah ada bini baru. Mak saya pula terkejut. Dia kata, tak, ya kot. Ya kot. Sebab pak saya ni kerja Pak Gad ni shift 12 jam. Tapi kadang-kadang lajak jugalah. Kalau kawan main lambat, dia lajak jugalah. Lepas dia tentera dulu, dia kerja Pak Gad. Jadi lagu tu lah. Jadi saya ngawi sebelah, dia best cakap saya umur 50 lebih. Lepas tu tuan-tuan kalau dengar saya bercakap ni bunyi macam Awi tu ada. Dia belum saya menyanyi ni. Kalau saya menyanyi ni tuan-tuan terkejut pula. Tapi daripada kecil tuan-tuan, saja cerita, saya daripada kecil ni, kalau orang tanya lah, nak jadi apa, saya akan cakap nak jadi penyanyi, nak jadi pelakon. Saya sebab daripada kecil ni duk tengok mereka Awi mai dengan era Fadira. Rumah setinggan saya ni pernah dijadikan lokasi lakonan Air Mata Ibu, Wan Maimunah, Dian P. Ramli, tuan-tuan, Haliza Misbun, mereka berlakon situ. Saya kecil-kecil duk tengok mereka. Jadi kita punya semangat lakonan tu jadi tuan-tuan ingat main-main, saya pernah berlakon beberapa drama. Tapi belakang lah dapat RM20. Kira okey lah. Teringin mak saya sama-sama, dia pun ada berlakon pegang Yasin, dapat RM20. Kira okey lah. Teringin nak jadi pelakon. Tengok mereka ni, satu macam tuan-tuan. Mereka pula bawa kereta Awi, bawa Titan. Kita kata kena jadi penyanyi pelakon lah. Lagu tu lah. Nasib tak jadi. Kalau saya jadi penyanyi pelakon, saya tak ceramah dah banyak tuan-tuan. Tuan-tuan nak panggil saya pun kena ada red line lah, selebriti. Saya baik jadi ustaz tuan-tuan, boleh lah kira lagu tu kan. Tapi tuan-tuan cerita bab nyanyi-nyanyi ni, lagu tu lah. Itu pandangan yang menyatakan haram. Ada juga pandangan yang menyatakan harus, tapi haram ni banyak. Itu Imam Nawawi. Dia kata lagu tu. Jadi kalau ambil upah pun tak boleh. Ambil upah pun tak kena. Jadi kita ni kena elak-elakkan lah perkara tersebut. Apatah lagi yang berjoget bagai. Sebab ada orang ambil upah joget. Orang panggil, saya cerita dengan tuan-tuan, darai. Tahu darai? Orang Kedah panggil darai. Orang sini panggil pondan. Ingat dari situ saya cerita buat pondan. Tentang satu kes dekat Jempol, mereka berjoget ramai-ramai kena tangkap dengan Jabatan Agama. Dulu dekat Jempol. Tuan-tuan, jadi kalau dia dapat upah pula, itu pun tak boleh. Agama kata tak boleh. Sebab ketetapan agama ni dah tentu dah. Itu cerita bab haram. Ada pandangan yang kata harus. Itu kuliah akan datang. Kuliah akan datang, nanti saya cerita. Ada pandangan kata harus. Pandangan ulama' mana pula? Banyak tuan-tuan. Hak kata harus ni banyak. Apatah lagi ulama'-ulama' yang kontemporari. Yang kontemporari ni banyaklah dia kata harus. Abu Bakar Ibn Arabi, Ibn Hazm, dia ada sebutlah berkenaan dengan mengharuskan, berkenaan dengan kita katakan alat hiburan ni. InsyaAllah ada rezeki nanti kuliah akan datang, nanti kita hurai bab tersebut. Wallahualam. Mungkin tuan-tuan kita berhenti zakat tu. Mudah-mudahan Allah berkati kita tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fi din, Allahumma zidna ilma, Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan fa'lan wa ibadatan wa 'amalan salihan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah wa radha wa inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.